Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan persahabatan pramusim. Manchester United menang mudah 2-0 ke atas pasukan Arsenal. Porto menang selesa 4-0 ke atas pasukan Cardiff City. Ajax tewas 3-0 kepada pasukan Anderlecht. Borussia Dortmund menang tipis 2-1 ke atas pasukan Road-West Erfurt. Chelsea menang 4-3 ke atas pasukan Brighton. Kita lihat dulu hasil bola sepak tempatan. JDT juara Piala FA 2023. Gegasi Selatan Tanah Air, pasukan JDT terpaksa bekerja keras sebelum berjaya mengatasi pasukan KL City 2-0 semalam. Separuh masa pertama menyaksikan City Boys hampir mendahului pada minit ke-16 menerusi percubaan Marcos Zerdum, tetapi malangnya bola tolakannya berjaya dinafikan oleh penjaga gol pasukan JDT, Shihan Azmi. Tuan rumah terus cemas apabila penyerang bawah 23 kebangsaan, T. Saravanan, berjaya melepasi Matthew Davis sebelum melepaskan rebatan ke gawang JDT, tetapi gagal menempati sasaran. JDT hampir untuk berada di depan pada awal babak kedua menerusi Bersen dan Silva, tetapi golnya dibatalkan pengadilan selepas dia didapati berada dalam kedudukan offside. Penantian tuan rumah berakhir apabila rebatan jarak jauh Hong Wan berjaya meneruskan Mendoza pada minit ke-66. Dan lebih menarik lagi, itu merupakan gol pertama pemain tersebut sepanjang dia beraksi bersama pasukan JDT. Leandro Vasquez pula berjaya menambah gol kedua pasukan JDT 8 minit kemudian untuk memastikan kemenangan selesa JDT 2-0 ke atas pasukan KL City. Zam Saham mohon bantuan isu kafar. Pemilik Kelantan FC, Norizam Tukiman ataupun dikenali sebagai Zam Saham mengharapkan bantuan daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia dan Malaysian Football League berhubung dengan kemelutnya bersama dengan Persatuan Bola Sepak Kelantan, iaitu KAFA. Kemelut timbul apabila KAFA gagal melunaskan tunggakan hutang sebanyak 3.8 juta ringgit terhadap beliau. Nilai tunggakan tersebut amatlah besar, di mana Zam Saham mampu memanfaatkan untuk skuad kijang. Dia juga berharap yang hutang tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin bagi membantu dia untuk melesaikan tunggakan gaji pemain dan juga menambah baik infrastruktur latihan untuk skuad pasukan Kelantan. Sekitar September pada tahun 2020, Zam Saham mendapat Kelantan FC daripada pasukan KAFA dengan nilai 6.8 juta dan menurut rekod pada ketika itu, 3 juta dibayar bagi pengambil alihan pasukan dengan 3.8 juta lagi dipinjamkan kepada KAFA bagi melesaikan tunggakan hutang mereka. Zam Saham juga pernah menyaman KAFA selepas organisasi tersebut gagal melunaskan hutang berkenaan. Manchester United benang pasukan Arsenal. Manchester United bermula dengan langkah kanan dalam perlawanan rasmi pramusim mereka selepas berjaya meneruskan pasukan Arsenal 2-0 awal pagi tadi. Perlawanan tersebut berlangsung di Amerika Syarikat menyaksikan Stadium MetLife dipenuhi sepenuh-penuhnya. Bruno Fernandes yang turun sebagai kapten tetap pasukan buat kali pertama berjaya meletakkan United di depan pada separuh masa pertama. Jadon Sancho pula berjaya menambah derita pasukan Arsenal selepas dia menjadikan gol kedua hanya 7 minit berselang. Hendrik Onana yang baru sahaja dibawa masuk untuk menyertai United masih belum dapat diturunkan kerana dia masih lagi perlu mempertingkatkan tahap kecergasannya. Perlawanan ini juga diteruskan dengan penonton sepakan penalti yang juga berjaya dibenangi oleh Manchester United dengan jaringan 5-3. Giuseppe Rossi umumkan persaraan. Bekas penjarah pasukan kebangsaan Itali, Giuseppe Rossi, mengumumkan persaraannya daripada arena bola sepak profesional semalam selepas dia seringkali dihantui dengan masalah kecederaan. Dia kali terakhir bermain untuk pasukan Spal di Serie B pada musim lalu, membuat keputusan tersebut selepas masalah kecederaan yang dialaminya menyebabkan dia terpaksa berada di pusat pemulihan berbanding beraksi di tengah padang. Rossi yang berusia 36 tahun menyifatkan perjalanan karier bola sepaknya sangat unik kerana dia melakukan debut senanya bersama dengan pasukan Manchester United pada tahun 2004. Tetapi karier gemilangnya hanya bermula ketika dia bermain untuk pasukan Villarreal dan juga pasukan Fiorentina. Kecederaan lutut bagaimanapun menyebabkan dia tergelincir daripada kemuncak kariernya. Dia juga sempat untuk bermain dengan pasukan kebangsaan Itali sebanyak 30 kali dan menjadikan 7 gol sepanjang penampilan tersebut. Jurgen Klopp masih lagi setia bersama pasukan Liverpool. Pengurus pasukan Liverpool, Jurgen Klopp, tidak menolak untuk menerima tawaran menjadi pengendali pasukan kebangsaan Jerman satu hari nanti. Tetapi buat masa ini,
dia masih lagi setia dengan pasukan Liverpool. Dia berasa begitu betul kerana dikaitkan dengan jawatan tersebut. Tetapi biarlah fokusnya sekarang ini hanya tertumpu untuk pasukan yang digelar The Reds itu. Kemerosotan prestasi pasukan Jerman yang pada ketika ini di bawah kendalaan Hansi Flick selepas mereka gagal menampilkan hasil terbaik ketika bermain untuk UEFA Nations League dan juga Piala Dunia tempoh hari, menyebabkan kedudukan bekas jurulatih pasukan Bayern Munich itu berada dalam keadaan yang bahaya. Situasinya masih boleh dianggap selamat kerana pihak pengurusan tertinggi pasukan menetapkan yang tidak ada perubahan sehingga kejohanan Euro 2024 yang akan berlangsung di negara mereka sendiri itu tamat. Nama Jurgen Klopp sebenarnya sudah pun dikaitkan dengan pasukan Jerman sejak daripada peletakan jawatan Joachim Löw lagi. Tetapi selepas dia melanjutkan kontrak sehingga Jun 2026, Jerman terpaksa aku dengan keputusan tersebut. Aston Villa usahakan yang mereka berjaya dapatkan Moussa Diaby. Aston Villa akhirnya berjaya melekatkan perpindahan pemain sayap daripada Bayer Leverkusen, iaitu Moussa Diaby dengan memecahkan rekod perpindahan pasukan. Pasukan Al Nassr daripada Arab Saudi dilihat berminat dengan Diaby, tetapi pemain yang berusia 24 tahun itu lebih berminat untuk beraksi dengan pasukan Villa di Liga Perdana Inggeris. Sehubungan dengan itu, Diaby akan diterbangkan ke Amerika Syarikat untuk menyertai rakas pasukan di sana, yang kini sedang menghalangi perlawanan persahabatan pramusim. Difahamkan juga kedua belah pihak bersetuju dengan nilai perpindahan sekitar 50 juta pound yang menjadikan ia rekod baru pasukan Aston Villa. Diaby kini menjadi pemain ketiga yang berjaya dibawa masuk oleh Unai Emery selepas Pau Torres dan juga Yuri Tielemans. Gian Pero sahkan Manchester United mahu dapatkan Rasmus Højlund. Gian Pero yang juga merupakan pengurus pasukan Atalanta mengaku yang penyerangnya pada ketika ini iaitu Rasmus Højlund kini sedang diburu oleh pasukan Manchester United. Syarat-syarat peribadi sudah pun dipersetujui, tetapi Atalanta meletakkan harga setinggi 70 juta euro terhadap pemain itu menyebabkan Manchester United terpaksa melanjutkan lagi proses perbincangan di antara mereka. Pero bagaimanapun memberitahu yang Højlund sangat gembira untuk beraksi dengan mereka, tetapi dia juga tidak akan menghalang pemain itu untuk berhijrah jika itu yang dimahukan. Atalanta sebelum ini mahukan hampir 100 juta euro, tetapi sudah mengurangkan sedikit nilai tersebut sehingga 70 juta euro dan kini terpulang kepada pasukan Manchester United. Marco Silva sahkan yang dia ada terima tawaran daripada pasukan Al-Ahli. Pengurus pasukan Fulham, Marco Silva, mengesahkan yang dia ada menerima tawaran bernilai 40 juta pound dengan kontrak selama 2 tahun bersama pasukan Al-Ahli. Tetapi ianya masih lagi belum dapat dibincangkan lagi. Dia bagaimanapun enggan mengulas lanjut perkara tersebut sebagai tanda menghormati majikannya pada ketika ini. Fokusnya adalah untuk memastikan pasukan Fulham akan berada dalam keadaan yang bersedia untuk menghadapi musim baru yang lebih mencabar nanti. Silva juga mengesahkan yang penyerang mereka, Alexander Mitrovic, tidak akan bersama dengan pasukan pada ketika ini selepas dia didapati sangat kecewa dengan tindakan Fulham yang menolak bidaan pasukan Al-Hilal yang bernilai 52 juta pound untuk mendapatkannya. Ousmane Dembele tolak tawaran daripada Arab Saudi. Pemain sayap Barcelona, Ousmane Dembele, dilaporkan telah menolak tawaran daripada sebuah kelab yang berpangkalan dari Arab Saudi kerana dia mahu kekal bersama dengan Barcelona. Kelab tersebut adalah pasukan Al Nassr yang telah memberikan tawaran kontrak selama 5 tahun untuk Dembele dengan gaji sebanyak 40 juta euro setahun, tetapi masih gagal untuk membuka hati pemain itu. Al Nassr juga sudi untuk membayar 50 juta euro iaitu release clause untuk Dembele. Pemain daripada Perancis itu kini sedang dalam perbincangan untuk melanjutkan kontrak barunya dengan Barcelona walaupun dia baru saja diberikan kontrak baru pada musim lalu. Ancelotti mampu menjadikan Brazil juara Piala Dunia kali ke-6, kata Lucas Leiva. Bekas bentang pasukan Liverpool dan juga pasukan Brazil, Lucas Leiva, percaya yang kalau Ancelotti merupakan individu yang mampu untuk membawa Brazil untuk menjulang trofi Piala Dunia buat kali ke-6 selepas kali terakhir mereka memenanginya adalah pada tahun 2002 yang lalu. Dia percaya dengan segala pengalaman dan juga pengetahuan yang Ancelotti ada, ianya sudah pasti akan mampu mengembalikan zaman kegemilangan pasukan Brazil yang satu ketika dahulu cukup digerunui oleh pasukan pihak lawan. Noah Okafor sah sertai pasukan AC Milan. Pemain RB Salzburg, Noah Okafor, secara rasminya sah menjadi pemain pasukan AC Milan. Dia yang berjaya melepasi ujian kecergasan bersama pasukan AC Milan pada nilai 12 juta pound dengan kontrak selama 5 tahun iaitu sehingga Jun 2028. Arthur Melo lanjutkan kontrak bersama pasukan Juventus. Arthur Melo yang sebelum ini dipinjamkan ke pasukan Liverpool kini sah melanjutkan kontrak bersama pasukan Juventus selama setahun lagi. Dia bagaimanapun akan beraksi secara pinjaman lagi kali ini dengan dia akan menyertai pasukan Serie A iaitu pasukan Fiorentina untuk tempoh sehingga penghujung musim hadapan.
Aubameyang sudah tidak sabar untuk beraksi dengan pasukan Marseille. Bekas penyerang pasukan Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, sudah tidak sabar lagi untuk beraksi dengan pasukan barunya iaitu pasukan Marseille. Dia meninggalkan pasukan Chelsea selepas hanya 1 musim di sana, menyertai pasukan Marseille secara percuma dan menolak untuk berhijrah ke Arab Saudi. Spurs kekal dengan pendirian mereka untuk tidak menjual Harry Kane. Spurs masih utuh dengan pendirian mereka untuk tidak menjual Harry Kane, walaupun sudah 2 kali Bayern Munich menghantarkan tawaran untuk mendapatkan pemain itu. Spurs juga tidak akan menerima sebarang tawaran yang kurang daripada 100 juta pound untuk pemain itu, dan situasi ini sememangnya tidak digemari oleh pengurus mereka, iaitu Ange Postecoglou, yang berharap perkara ini perlu diselesaikan dengan segera. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.